Okey. Kita dah baca doa dah? Dah. Okey. Kita pergi tajuk Islamic. Dua pengertian. Pengertian daripada segi bahasa, melemahkan, mengalahkan. Okey, kita pergi pada istilah dari bahasa ialah melemah dan mengalahkan mukjizat. Ingat salah satu, biasanya ditanya dalam soalan objektif. Okay, istilah ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Nabi anugerahkan oleh Allah. Kat sini ada 5 fakta yang perlu kamu ada. Biasa kat sini dia akan bagi markah 6. Biasa ada 5 fakta. Perkara luar biasa berlaku pada nabi-nabi itu fakta yang kedua, dan rasul-rasul dianugerahkan oleh Allah. Itu 3, maknanya ada 6 markah. Kalau soalan ni keluar daripada UPKK, memang banyak markah dekat situ. Okey, bila kita lihat mukjizat ni, okey, bila kita lihat mukjizat ni terbahagi kepada 2, iaitu maknawi dengan hissi. Okey, maknawi dengan hissi. Biasa murid akan keliru. Apa itu maknawi, apa itu hissi. Macam mana nak ingat? Ingat salah satu tips yang saya bagi. Maknawi, kita akan, biasa kita slangkan bahasa dia itu, maknawi. Manusia dapat macam mana? Hujung lidah ada. Kamu bayangkan. Itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Okay, kedua, membuktikan Al-Quran itu kalam Allah. Sebab dia Allah, kalam Allah itu kata-kata Allah. Tak boleh ditiru, tak boleh dipalsukan oleh manusia ataupun malaikat. Kemudian hikmah ketiga, Al-Quran tu dia dapat menanamkan akidah dengan sempurna. Sebab masyarakat Arab dahulu dia hidup dalam jahiliah. Jadi bila penurunan Al-Quran ni berperingkat-peringkat, dia tak adalah syok, terkejut. Kaca syok, terkejut. Sekali daripada minum arak, terus tak boleh minum. Tak. Dalam Islam, masa penurunan wahyu tu, arak masih boleh diminum. Boleh ni, tapi dia tak bagi minum arak dalam sembahyang dulu. Kemudian baru diharamkan arak sepenuhnya. Okay, contoh tu Kemudian kita lihat, iaitu peristiwa mukjizat yang kedua ialah peristiwa terbelah bulan di langit. Okey, kat sini ada teguran ada murid menjawab peristiwa terbelah bulan di langit. Dia jawab bila soalan tanya, nyatakan mukjizat di situ peristiwa membelah bulan di langit. Peristiwa membelah bulan di langit. Tak boleh, peristiwa membelah bulan di langit tak diterima. Sebab perkataan membelah tu seumpama Nabi Muhammad tu dia pergi naik ke bulan, dia jumpa bulan, dia gosok-gosok bulan tu, kemudian dia belah bulan. Macam membelah perut manusia, macam tu. Jadi bila soalan tanya, yang boleh diterima adalah terbelah, perkataan terbelah bulan di langit, atau bulan di langit terbelah 2. Jangan jawab bulan di langit membelah 2, tak boleh. Membelah tak boleh. Okey, faham kat situ? Situ tak boleh, sebab frasa bahasa Melayu tu dia tak membenarkan itu. Okay. Kemudian orang-orang mungkin meminta baginda membelah bulan menjadi 2 bahagian. Okay, satu bahagian di Bukit Qubais dan satu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Okey, kat sini Ustazah lebih suka nota berbentuk gambar raja. Nanti Ustazah akan buat dan Ustazah akan sendkan pada dalam email kelas. Tapi kat sini Ustazah bagi penerangan dahulu. Okey, kalau kita lihat tajuk ni, perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, gambar raja yang Ustazah suka buat adalah seperti ini. Ini dimasukkan Isra dan ini adalah Mi'raj. Okey, ini perkataan Isra, ini Mi'raj. Okey, Isra ni daripada mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah daripada perjalanan malam Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ataupun ke alam langit. Itu Mi'raj. Okey, nanti saya bagi gambar aja. Saya buat cantik, saya bagi. Itu penerangan dia supaya kamu lebih mudah ingat. Okey, langit, perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke alam Mi'raj pula adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke alam langit untuk dipertemukan dengan Allah. Sebab apa nak dipertemukan dengan Allah? Kelas jawab. Sebab apa? Sebab nak menerima Wahyu. kewahyu, nak menerima kefarduan solat. Okey. Dalam peristiwa ini, dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Okey, ramai murid yang keliru. Malaikat Jibril dia tahu. Tapi malaikat satu lagi dia tak tahu. Kenapa Allah pilih malaikat Mikail? Kenapa Allah pilih malaikat Mikail? Sebab air itu rezeki. Ya, bagus. Sebab air zam-zam yang dibawa itu merupakan rezeki. Jadi yang memberi rezeki adalah Mikail. Macam mana nak ingat? Okey, untuk SRA dulu Ustazah dah bagi formula. Untuk sekolah Teluk Berembang, murid Teluk Berembang, macam mana nak ingat malaikat dengan tugas dia? Kadang-kadang murid dia keliru antara disyariatkan solat 5 waktu di Sidratul Muntaha. Okey, kat nota ni tak ada tulis solat yang mula-mula Allah turunkan berapa kali? Siapa boleh jawab? 50. Nabi Muhammad diisrakan di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad diisrakan, Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj. Okey, tujuan Isra Mi'raj ini ialah mengubati hati Nabi. Hati Nabi yang ketika itu isterinya Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib meninggal dunia. Dia macam hadiah lah daripada Allah untuk sana hati Nabi yang sedih. Macam kamu juga manusia. Bila kamu sedih, apa mak ayah kamu buat? Ada tak gembirakan? Dia gembirakan macam mana? Jom. Pergi. Kalau berjaya PKT 8A, kita pergi melancong. Ada tak mak ayah janji macam tu? Tak ada. Dan kamu. Dia juga mak bapak yang menjanjikan benda-benda yang menggembirakan. Salah satunya bawa anak melancong. Atau dia tengok anak bosan dia kamu, ada jom naik kita jalan-jalan. Ada tak mak ayah kamu cakap macam tu? Ayah kata PKP. Kalau bukan PKP lah, kau time PKP lah kau nak buat alasan. Kalau bukan time PKP. Betul ya? Ada pergi pantai sebab apa? Nak mengembirakan hati anak-anak, nak mengembirakan hati isteri. Sebab itu juga dalam peristiwa ni Allah bawa Nabi jalan melancong. Bukan melancong dalam dunia, kau sekitar dunia je manusia ni. Allah bawa Nabi melancong ke luar angkasa, ke alam akhirat. Lagi hebat. Okey.
Okey. Kemudian kita tengok penyaksian yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj. Iaitu kaum yang berjihad di jalan Allah, satu kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Yang kedua, orang yang memakan harta anak yatim. Iaitu Nabi nampak orang-orang yang bibirnya menyerupai dengan bibir unta. Cantik tak bibir unta? Okey. Yang ketiga, orang yang memakan riba, orang yang perutnya besar dan tidak dapat bergerak di tengah jalan. Sampaikan dalam peristiwa ni, kalau tak salah Ustazah, dada Rasulullah disucikan dengan Air Zam-Zam. ya, betul, air Zam-Zam. Kedua, Hindun adalah isteri kepada Abu Jahal. Abu apa? Abu Jahal. Jangan. Okey, siapa jawab Abu Jahal? Saya Hindun. Ya. Saya. Okey, dia macam ni. Okey. Hindun adalah isteri kepada Abu Sufyan. Okey. Tetapi jawapannya Abu Sufyan, tetapi Hindun ni ialah anak kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni, dalam Abu Jahal ni anak dia dah mati kan. Jadi anak dia berdendam. Jadi Hindun adalah isteri kepada dia, kahwin dengan Abu Sufyan. Sebab itu bila masa perang Badar, Abu Sufyan ni barang dagangan dia telah dirampas oleh Rasulullah. Dia pergi ke Mekah, dia mengadu pada Abu Jahal sebab Abu Jahal ni adalah bapa mertua dia. Sebab itu Abu Jahal ni memerangi Nabi Muhammad. Jadi sebab itu Hindun ni berdendam. Tapi akhirnya masa pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan dengan Hindun ni memeluk Islam. Akhirnya Abu Sufyan dengan Hindun ni memeluk Islam sebab dapat terima hidayah. Siapa pun nak masuk ni, dah nak habis pun nak masuk. Okey. Kemudian kita pergi soalan ketiga. Hindun tu isteri kepada Abu Sufyan Alif. Okey, soalan ketiga. Tawaran pembesar Quraisy kepada Rasulullah sekiranya baginda menghentikan dakwanya ialah harta, pangkat dan Wanita. Jawapan dia ba. Sebab kenapa tiga ni ditawarkan? Sebab Rasulullah ni orang lelaki perempuan. Lelaki. Rasul ni orang lelaki. Lelaki ni dia tertarik tiga benda tu. Harta, pangkat, wanita. Harta, kuasa, wanita. Memang itu lumrah lelaki. Dia tertarik pada tiga benda je. Okey. Kita tengok Isra Mi'raj Ni Ustazah bagi formula Ini naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Makin turun makin banyak Jadi kena ingat, anak Yus identiti hanya mu ibu. Yang Ustazah tanda merah ni adalah nak mudah ingat. Yahya dengan Isa, Yusuf. Sebab Nabi Y ni banyak Nabi Yusuf, Yunus. Jadi identiti Idris, Harun hanya Musa, ibu Ibrahim. Anak Yus identiti hanya mu ibu. Ingat yang itu sahaja. Okey. Tadi soalan langit ke berapa? Langit keenam. Jadi langit keenam Nabi apa? Musa. Okey, betul. Sebagai pusat ekonomi adalah seperti berikut kecuali Dayat. Ya. Dayat. Dia tu apa? Tak tahu. Ya Allah, Budi tak tahu. Jizyah apa?
Tak tahu. Okey, itu tugas kamu minggu depan saya nak tahu maksud dia. Kamu nak you fikir time tu lah kamu lupa Jadi soalan ni jawapan dia ialah apa? Dia. Dia Okey, jizyah tu cukai. Okey. Okey, nombor 10 Yasrib adalah nama asal bagi Madinah. Madinah, betul. Okey. Padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba. Iaitu perang Khandaq dengan perang Uhud. Okey, Nuaim bin Mas'ud perang Khandaq. Siapa Nuaim ni? Orang menolong. Nuaim ni siapa? Dalam perang Khandaq, Nuaim bin Mas'ud ni Mas'ud macam Mas'ud tau. Mas'ud macam boneka-boneka tu kan. Formula dia Mas'ud tu. Itu macam Mas'ud. Itu boneka ataupun orang kata Joker. Joker tahu Joker? Orang ni dia dalam perang Khandaq, dia baru memeluk Islam. Lepas tu dia keluar daripada kota Madinah tu, dia pergi hasut orang-orang tentera bersekutu. Dia kata orang Yahudi, orang Quraisy, dia cakap dengan orang Yahudi, kau tahu tak Quraisy mengata kau kat belakang. Sekian. Kemudian dia pergi dekat orang Quraisy, dia kata, orang Quraisy, kau tahu tak orang kabilah Arab cerita kau bukan-bukan. Dia mengutuk engkau, dia mengumpat engkau. Dia pergi pada kabilah Arab, dia kata orang Yahudi, kata dia bodoh ke apa ke kan. Lepas tu, apa jadi? Tentera bersekutu ni jadi ada perasaan was-was. Dia memecah belahkan kesatuan tentera bersekutu. Faham? Kena ingat cerita ni pun bapak dia, Mas'ud. Mas'ud ni macam Mas'ud. Mas'ud Olimpik. Kat Jepun itu apa? Mas'ud je. Ataupun Joker dia. Saya ingat dulu. Wah, satu-satunya orang yang mati di tangan Rasulullah. Okey. Kemudian Abu Amr al-Rahab. Perang Uhud kot. Perang Uhud. Boleh jawapan. Perang apa? Abu Amr al-Rahab. Perang Uhud. Perang Uhud. Kita pergi kepada soalan 16. Okay, perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah dikenali sebagai Bai'ah. Al-Hudibiyah. Baitul. Baitul. Perjanjian damai antara Rasulullah musyrikin Mekah. Bai'atul Saqifah atau Bai'atul Hudaybiyah? Hudaybiyah. Musyrikin Mekah. Hudaybiyah. Dalam peristiwa ni ada dua perjanjian, iaitu perjanjian Rasulullah ni berjanji dengan orang Islam dengan orang kafir. Okay. Orang Islam ni apabila Hamzah dah ditangkap dan diberi tahu berita tipu, berita fake, palsu, mengatakan Hamzah bukan Hamzah, apa? Saidina Hamzah. Bukan, Allahu Akbar. Uthman. Saidina Uthman. Telah dibunuh. Itu Rasulullah berjanji dengan orang Islam dinamakan Bai'atul Ridwan. Dengan orang kafir adalah Bai'atul Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah. Bai'at ini maksudnya, bai'at tu maksudnya apa? Berjanji. Ya, okey. Faham? Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 17. Orang yang cuba membunuh Rasulullah dalam perang Kutfan.
Peran khutbah ialah Daksul. daksul. Daksul mati tak? Apa? Daksul tu mati tak? Tak. Abang daksul tu tadi apa? Yang syaitan ialah Yang akbar. Akbar. Yang akbar ada dua je. Melawan godaan syaitan dengan apa? Dengan hawa nafsu. Melawan hawa Nafsu. Itu tai chi Ingat tai chi tu saja. Tak lupa. Dah lupa. Aduh. Sekejap Saza balik. Tak apalah, nanti Saza buat rekod. Saza send kat kamu balik. Faham? Faham. Okey, baik. Nombor 19. Institut pendidikan yang pertama dalam Islam ialah Darul Arqam. Oh, Darul Akram. yang jawab. Tak. Ada tak yang jawab rumah Rasulullah? Ada tak yang jawab rumah Rasulullah? Institut pendidikan pertama. Apa dia? Darul Arqam atau rumah Rasulullah? Darul Arqam. Jawapan ialah rumah Rasulullah. Faham tak? Ya. Kenapa pula? Abang tak Betul institusi pertama. tahu sebab dia. Darul Arqam ni penyebaran dan pendidikan. Oh. Arqam ni penyebaran. Faham? Dia tak ada penyebaran. Faham tak kat situ? Faham. Institut penyebaran dan pendidikan adalah Darul Arqam. Tapi kalau pendidikan, yang pertama rumah Rasulullah. Mestilah Rasulullah didik isteri dia dulu. Didik sepupu dia dulu. Itu pun dah dikira pendidikan Islam. Yang pertama mesti rumah Rasulullah. Faham tak? Kenapa bukan Darul Arqam? Kenapa Rasulullah? Faham tak? Faham. Teluk Berembang boleh faham? Teluk Berembang dah keluar. Okey. Kemudian kita pergi soalan nombor 20. Okey. Abu Lahab atau Abu Jahal ialah bapa saudara yang menentang dakwah Rasulullah. Abu Lahab. Okey, betul. Abu Lahab. Abu Lahab. Ramadan. Ubaidah bin Haris ni orang Islam yang mati dalam Okey, Rasulullah mengerjakan haji sekali sahaja sepanjang hayatnya. Betul. Betul. Okey. Puapa dah ni, kita kalau tengok puapa sekarang. Okey. Kita stop kat sini dulu. Kita surah 14. Minggu depan kita masuk bahagian B. Boleh sebab masa dah tamat. Jadi kelas adab kan? Ha. Kita sudahi